الله وبركاته. أعوذ Waalaikumsalam بالله من warahmatullahi الشيطان wabarakatuh. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah izinnya kita berada di tempat yang terbaik di atas muka bumi Allah ini untuk bersama-sama meneruskan bacaan buku Islam dan Melayu. Dan jika tidak kerana peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sekarang ini berada di atas jalan raya, berada di rumah, tengok drama ke apa ke. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita untuk berada di sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis, yang mana majlis ilmu ini turut disertai oleh para malaikat yang mulia. Jadi sedang maaf yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa Masjid Sultan Nazrin Mu'adzudin Shah, para pegawai masjid. Kita sambung bacaan. Bulan lepas tidak ada kesempatan dalam cuti sekolah ni, biasalah ada balik kampung puasa sikit. Tetapi semasa kita last baca pada bulan 2 bulan sebelumnya, ialah kita membicarakan atau penulis membicarakan tentang soal maruah. Kita sambung soal maruah itu kerana kita ini manusia, terutama orang Islam, kita hidup berteraskan maruah kita. Kalau tak ada maruah, orang Melayu kata apa? Lebih baik mati bergalang darah daripada hidup bergalang dosa. Maknanya ada perkara-perkara yang kita lakukan di atas dunia ini, dia akan mencemarkan maruah kita. Dan sistem yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW itu, atau kita kata cara hidup Islam itu, ialah untuk menjaga maruah. Cuba kita tengok dalam cara hidup lain, ada tak dibicarakan soal aurat, menutup aurat. Saya dah baca buku-buku sejarah bangsa-bangsa lain, tidak dibicarakan. Walaupun mereka membicarakan tentang kesopanan, adab, apa semua ada, tapi menutup aurat tidak ada. Kita ada sistem penjagaan aurat, daripada fizikal sehingga perlakuan. Perlakuan tu macam dibicarakan dalam agama kita, sama ada suara perempuan itu aurat atau tidak. Jadi kalau suara itu dilagu-lagukan dengan cara pujuk rayu, bagi saya itu aurat. Tetapi kalau dia datang ke kedai nak beli barang, dia nak tanya ikan sekilo harga berapa duit, itu bukan aurat. Itulah, itu yang kata suara perempuan itu khilaf. Yalah, kalau dia datang ke kedai, takkan dia tak cakap apa kan? Dia mesti bertanya tentang harga, tawar-menawar. Itu bukan aurat. Tapi kalau dia buat perkara tak senonoh, menggunakan suara dia untuk menggoda khususnya, bagi saya itu aurat. Jadi border dia pakat sama-sama tahulah, terutama kaum wanita. Lelaki ni dia tak standard, ada dia tertarik dengan suara pun. Jadi kalau suara anda digunakan tak tentu halal, dia aurat. Tetapi kalau dia digunakan secara biasa, dia bukan aurat. Jadi umat yang cemerlang ini, kata penulis,
ialah umat yang mempunyai kesedaran yang setinggi-tingginya tentang maruah, atau bahasa Inggerisnya dignity, atau kita juga sebut harga diri. Untuk itu kita harus sanggup merubah diri, melakukan self-reform atau pembaharuan bagi membebaskan diri daripada penyakit rendah dan hina diri. Itu yang saya sebut tadi. Barangkali kita ini tidaklah banyak buat benda-benda yang menghinakan diri kita sendiri, tetapi sebahagian manusia memanglah seolah-olah tidak ada pilihan lain. Mereka senang ceritalah, kalau bahasa Melayu ni kita istilahkan, contohnya, tak maaflah kaum wanita, orang sebut perempuan jalan. Kita tahu memang dunia pelacuran ni sudah lama dia wujud, dan tidak ada mana-mana masyarakat mengiktiraf ini pekerjaan bermaruah. Tapi walaupun setengah negara barat ada, macam Thailand, mereka lesenkan, tetapi orang tetap tahu dia kerja yang tidak bermaruah. Jadi kita orang Islam, jika kita mendedahkan diri dengan perkara-perkara ini, rendahlah maruah kita. Bab dosa tu semua maklumlah, ini berkaitan dengan kemuliaan. Jadi umat ini harus dididik dengan nilai-nilai karamah insaniyah atau kemuliaan insan. Sebab kemuliaan manusia ni bukan kita sesama manusia yang kurniakan, Allah yang kurniakan. Allah sebut, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami mudahkan perjalanan mereka di darat dan di laut, dan kami rezekikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Jadi kemuliaan insan ini pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mencemarkan maruah orang, dosanya besar. Sebab kita merampas apa yang Allah berikan kepada orang lain itu. Jadi nak mencemarkan maruah orang ni macam-macamlah, fitnah dan sebagainya. Jadi bila kita ada maruah, kita ada kehormatan, automatik percaya diri itu akan ada. Jadi kita akan ada keyakinan diri. Itu kadang-kadang orang kata nak keyakinan diri, kalau di pejabat tu dia kena jaga penampilan, dia rasa dia lebih handsome, dia lebih cantik, dia kata keyakinan diri dia lebih. So nak pergi pejabat tu dia bersiap elok-elok. Jadi itu yang luaran. Yang dalaman kita kena ada akhlak yang baik. Kita kena ada nilai maruah tersendiri. Dan jika kita punya maruah yang tinggi, kalaupun orang tak percaya kat kita, sekurang-kurangnya kita percaya pada diri kita. Sikap percaya diri. Jadi macam-macam lah perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah ini. Antaranya meminta-minta. Itu saya selalu sebut, walaupun kita suka kerajaan bagi bantuan macam-macam, beri sara hidup macam-macam, tetapi dalam, kita nak sebut apa, dalam penjagaan maruah diri, meminta-minta secara keterlaluan ni tak boleh. Yang minta sedekah tu selayaknya orang yang kita kata kurang upaya, macam dia memerlukan satu jumlah keuangan yang besar untuk tujuan rawatan, perubatan, apa semua tu kita benarkan. Sebab Allah mengutuskan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi pun bekerja. Dan Nabi Muhammad tak benarkan kita duduk saja. Bahkan ketika kita duduk saja berdoa dalam masjid pun,
Kalau kita tak cukup makan, Nabi suruh keluar cari makan. Ambillah, kalau zaman tu kita ambillah kapak dengan tali, pergilah ke hutan ke potonglah kayu, juallah di pasar. Itu pekerjaan yang tak perlukan banyak kemahiran, tapi dia perlu tenaga. Potong kayu jual. Dulu ada orang jual kayu api kan? Tapi lah ni di Kuala Lumpur ada balik orang jual kayu api tu tempat. Orang jual kayu api. Sebab ada orang nak berkemah lah apalah, dia pun tak tahu nak cari kayu kat mana. Dan ni bisnes kayu api satu bisnes yang agak baik di Kuala Lumpur. Dia potonglah, pergi kat tapak-tapak pembinaan, ambil kayu elok tu, potong-potong buat kayu api. Pun boleh jual. Jadi ada hadis lain, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas tu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu kiasan Nabi tentang tangan yang meminta dan tangan yang memberi. Tangan yang memberi itu mulia. Tangan yang meminta itu kurang sikit. Jadi kalau kita terlalu meminta-minta dan mengharapkan bantuan, dia akan jadi lain lama kelamaan. Dia melahirkan jiwa hamba. Itu yang tercela. Memang dalam ayat Quran pun dia kata di dalam harta kita ini ada hak lisa'ili wal marhum. Silap sebutan. Lisa'ili itu orang yang minta, marhum ni dia memerlukan tapi dia menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta. Kalau kita tahu dia susah, kita bagi. Tetapi dia menahan diri daripada meminta-minta. Quran guna perkataan apa? Menjaga kehormatan. Ini bukan ayat kita, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia memerlukan tetapi dia menahan diri daripada meminta-minta. Kita pun guna perkataan hormat. Kita guna perkataan hormat. Asalnya bahasa Arab. Mahrum, orang yang menjaga maruah dirinya dengan tidak meminta-minta walaupun dia susah. Jadi kalau kita tahu, kita bagi jugalah. Tapi dia tu menjaga maruah diri dengan tidak meminta-minta, maknanya dia ada usaha lah. Jadi kalau dari segi ekonomi pun tidak baik, rugi. Kita tengok di masjid kita ni lah, minta maaf lah saya sebut sensitif kan, menjadi lambakan warga tua warga emas. Dari segi ekonomi, orang dah tak suka-suka warga emas. Cuba tuan-tuan nak umur 60 lebih kita kerja, orang angkat tengok atas bawah, orang tak mau lah. Segi ekonomi, umur 60-an ni dia hilang nilai ekonomi dia lah. Kalau tuan-tuan nak berhijrah, saya tengok syarat hijrah ke UK, ke Britain kan, dia nak umur 40 ke bawah. Dia pun tak mau. Orang-orang yang dah hilang segi nilai ekonomi. Jadi masjid dia lah tempat kita. Tapi tak apalah, tempat yang terbaik. Jadi bila kita membiarkan diri menjadi bangsa yang meminta-minta ini, lama kelamaan dia menjatuhkan harga diri. Kalau kita sebut pasal konsep-konsep yang kita sebut dalam politik seperti ketuanan Melayu dan sebagainya, macam mana kita nak jadi tuan? Kalau kita perlu minta kan, tuan ni orang yang memberi kan. Jadi bantuan-bantuan ni sesuai untuk orang yang betul-betul memerlukan. Dan kalau kita masih ada upaya untuk mengusahakan sendiri, sila berusaha sendiri, kerana ada nabi-nabi yang diutuskan pun bekerja untuk menyara diri. Disebut dalam hadis, Nabi Daud alaihissalam kerja tukang besi. Lah ni tukang besi pun payah nak cari dah kan. Dulu kalau kita nak buat pisau ke parang, kita boleh pergi tempur.
Kita pergi kat tukang mesin, kita cakap nak yang macam mana. Tapi lawan ni payah. Tak ada dah. Semua masuk kilang ni kan. Nak pisau pergi beli hak kilang ni. Semua. Jadi dulu usahawan kampung ni antara je perusahaan tukang besi lah yang buat pisau barang lah. Ni dia buat gerai pintu pun kan. Lebih menguntungkan orang kan. Jadi itu dalam kehidupan seharian kita. Jagalah maruah diri dengan pelbagai cara. Yang tadilah segi aurat, pergaulan, pekerjaan, perbelanjaan kita pun kita tidaklah boleh mengharapkan kepada orang lain. Saya duduk di Taparu, anak-anak saya belajar di sekolah kebangsaan Pendeta Zafar. Jadi Zafar menulis tentang hidup bergantung kepada diri sendiri. Dia memang dah berpesan lama. Zafar ni pujangga Melayu. Pergi UKM ada kan kolej anak saya. Masuk UKM duduk kolej Pendeta Zafar. Sekolah rendah pun Zafar juga. Pokoknya Zafar menulis. Dia mengkritik keras orang yang hidup dengan bergantung kepada orang lain dengan menulis hidup bergantung kepada diri sendiri. Bahkan dia kaitkan juga dengan bab agama. Dia kata bab agama pun janganlah kita bergantung. Jangan duk harap apa? Jangan duk wasiat, jangan duk pesan ayah mati nanti buat tahlil tiap-tiap malam Jumaat lah. Contohnya. Dia kata buat amalan sendiri. Buat sendiri amalan-amalan. Yang memang betul pun. Kalau kita fikir cucu kita nak doa pada kita pun tak. Anak insya-Allah doa. Tahu kalau cucu ni dia ni cari kubur Tok Wan ke tak jumpa. Kubur atuk dia tak jumpa saya rasa. Kubur ayah mungkin dia tahu. Tanya ada tuan sendiri lah. Saya tak pergi kubur nenek saya rasa lebih daripada 10 tahun. Kubur datuk saya yang meninggal semasa saya belum dilahirkan saya tak pernah pergi. Anak bolehlah. Cucu dah lah. Jadi hak Zafar tulis tu relevan sampai sekarang. Dia tulis kita tahun 60-an. Budaya hidup bergantung kepada diri sendiri. Dia mengkritik keras orang yang meminta-minta, termasuk dalam bab agama. Pesan ke anak cucu suruh buat tahlil setiap malam Jumaat ni pun masalah. Kalau kita nak baca Quran tak lancar pun bacalah. Bacalah. Nabi jamin orang yang tak lancar ni dapat 2 pahala. Pahala baca tu 1. Pahala belajar membaca perlahan-lahan tu 1. Bacalah bagaimanapun, dia tetap dapat pahala. Itu dalam grup WhatsApp dulu masa beredar satu kata-kata yang mengguris perasaan saya lah sebenarnya. Dia kata celakalah bagi membaca Al-Quran. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Itu kata-kata yang sungguh curang lah saya rasa. Nabi memuji, cuma Nabi bagi taraf-taraf pembaca Al-Quran. Dia kata misla utrujah. Dia ada hadis yang sederhana tak panjang sangat. Ada orang baca Quran, dia pahit sikit lah, macam jadam dia kata. Sebab dia baca tapi dia tak apa nak faham. Tapi dia masih dapat pahala. Nabi tidak mencelakakan sesiapa pun yang membaca Al-Quran. Sudah baca putus-putus tak ada masalah pun. Cuma taraf orang yang membaca dan mengetahui makna, Nabi sebut dengan perkataan lain yang wali. Kerana taraf dia lebih sikit. Ada 4 jenis membaca Al-Quran. Tak ada seorang pun celaka. Semua dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi ada seorang tak kira. Saya tengok dia macam bagi kuliah. Dia kata celaka orang baca Quran. Dah kalau baca Quran celaka, kalau menyanyi patah lagi. Jadi jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sesuai kepada pembaca Al-Quran. Saya tengoklah hadis-hadis tentang Al-Quran berpuluh-puluh, tak ada satu pun yang
pembacanya dicela. Orang yang membaca tapi dia melanggar semua yang dia faham, itu tercela. Itu dia buat maksiat. Ini bacaan. Kalau tak erti baca, Nabi kata 2 pahala. Baca yang sangkut-sangkut tu pun diberi pahala, mempelajarinya pun diberi pahala. Jadi itulah umurahnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa sahaja yang kita usahakan, sama ada yang buat pahala atau buat rezeki tadi, tanpa berkira-kira. Jadi dalam menjaga maruah diri, ini menjaga maruah orang. Ada satu peristiwa yang dicatatkan oleh penulis ketika Al-A'rab ni orang Badawi lah, orang Arab yang dalam Arab Badawi kita panggil, dibawa kepada Nabi dengan terketar-ketar ketakutan. Kenapa orang Arab ni takut? Sebab Nabi ni ketua negara. Dikatakan pada masa itu ketua negara semuanya kasar-kasar. Nak jumpa memang takut. Tuan-tuan kalau esok kata Sultan nak jumpa, suruh pergi menghadap. Malam ni tidur lewat sikit rasanya, tak apa nak boleh nak. Fikir nak pakai baju apa kan. Rasanya tuan-tuan fikir tak? Nak masuk istana esok nak pakai baju apa? Nak cakap lagu mana? Nak semua angkat tangan, sekat dada kan, sekat dahi kan, sekat hidung. Kita pun terfikir, saya pergi ambil hadiah pun kena rehearsal tu. Sehari latih jalan, berhenti, duduk, angkat tangan kat mana, semua disusun. Itu nak ambil hadiah saja. Jadi barangkali Arab Badui ni pun dia merasa begitu. Sebab yang nak dijumpai atau dia nak menghadap tu ialah Nabi. Jadi dia takut-takut. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi kita tidak menghina mana-mana maruah keinsanan. Walaupun seorang Badui, di depannya Nabi memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ana ibnu imra'atun min Quraisy kanat ta'kulul faqid. Aku adalah anak wanita Quraisy yang biasa makan daging kering. Nabi tak sebut keturunan bapa dia. Sebab Arab ni yang diingati keturunan belah bapa. Sebelah ibu kurang sikit. Macam kita belajar sejarah Nabi kan, kita semua baca datuk-datuk dia kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Usay bin Hilal, dan datuk sebelah ibu dan sebelah ayah ni bertemu di silsilah masa Abdul Manaf. Tapi kita pun duk baca Nabi belah bapa dia lah. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Itu Nabi Bani Hashim. Jadi kenyataan tersebut mengandungi beberapa kata kunci yang membawa beberapa pengertian penting. Nabi menyebut keturunannya dari sebelah ibu, tidak dari sebelah bapa. Ini adalah satu kesengajaan yang memberikan kesan atau impression yang luar biasa dari latar belakang kemanusiaan. Kerana latar belakang keturunan di kalangan orang Arab memang penting. Kabilah Arab ni dipentingkan kabilah ni. Itu sistem insurans moden ini berasal daripada amalan kekabilahan, saling jamin menjamin. Insurans kan jamin kan. Kalau saya bayar sikit-sikit, tapi kalau saya buat apa-apa, dapat insurans tu banyak. Arab yang banyak tu nak mari daripada mana? Kabilah dia pakai tolong menolong bayar. Dia panggil ilah. Sistem insurans itu dah ada sejak zaman sebelum zaman Nabi lagi. Tapi dia tak bayar. Dia bayar dari, dia kutip tu dari sistem rasa kekabilahan itu. Kalau saya buat salah ikat Haji Firdaus,
saya tak larat bayar, adik-adik saya lah tolong bayar. Begitu cara dia. Jadi mereka mementingkan keturunan sebelah bapa dan sebelah ibu Nabi ini dia kurang terkenal sikit. Berbeza daripada bapanya yang berlatar keturunan pembesar Quraisy. Memang kita belajar Nabi memang keturunan pembesar Quraisy. Itu pertama dari segi keturunan. Kedua disebut makanan harian ibunya, iaitu al-qadir, daging kering. Daging kering ini makanan manusia biasa. Orang kebanyakan, orang awam Arab, macam kita juga lah kan. Ada siapa makan ikan tenggiri tiap hari? Ikan tenggiri, ikan merah, lagi ikan apa yang banyak-banyak. Ikan kerapu, beko. Kita makan kan seminggu sekali, 2 kali. Tapi ada hari kita makan ikan kembung, tapi ikan kembung pun mahal juga lah ni. Apa? Yang murah sikit ikan pelata. Sini tahu kan ikan pelata kan? Ikan selah pun yang besar tu mahal. Selah yang murah, selah papan. Kalau selah kuning yang kecil-kecil tu pun murah sikit. Jadi Nabi memperkenalkan dirinya, dia anak wanita biasa dan makanan dia pun biasa-biasa. Jadi ini untuk meredakan ketakutan orang Arab Badui tadi bila dia faham yang dia menghadap itu manusia juga. Walaupun kalau Nabi nak ungkit keturunan dia, pangkat dia, kebolehan dia, dengan mukjizat yang dimiliki, saya rasa terkencing pak orang Badui itu. Jadi ini untuk menjaga maruah sesama kita manusia. Orang Melayu ni dia ada satu suka sebut, kalau dia nak belagak dia kata apa? Hang kenal aku siapa? Tu. Kau tahu aku siapa? Itu tunjuk nak membanggakan diri. Baru teringat kan? Nabi tak guna. Kalau Nabi nak guna, Nabi boleh guna lah kan? Tahu aku siapa? Aku Bani Hashim. Aku cucu Abdul Muttalib. Kabilah Bani Hashim ni, dia satu mak dia menjaga kebajikan para penunai haji. Haji dalam bentuk yang jahiliah pun dia, zaman Nabi pun dia. Hang kenal aku siapa? Punya pegawai besar immigration dia pun. Bukan ketua negara pun kan. Jadi pegawai-pegawai besar lah. Tengok-tengok pangkat 52 ni tak sama. Tapi kalau jusa A tu besar lah juga. Jadi tapi Nabi tak pernah guna pangkat, kedudukan, keturunan, status sosial dan sebagainya untuk memberi tekanan kepada orang lain. Habis-habis itu dia Rasulullah. Dia guna pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembinaan bangsa kita ini, penjagaan maruah perlu diletakkan di tahap yang tinggi. Bahkan bangsa-bangsa yang bermaruah lain memang sudah mencapai pencapaian yang cukup baik dalam kehidupan duniawi, walaupun mereka bukan Islam. Di bawah contoh zaman kita ini, penulis membawa contoh Larry Julian, ni CEO Ritz-Carlton Hotel, perniagaan hotel paling berjaya di dunia. Dia tulis, God is my CEO. Walaupun dia bukan Muslim dan merendahkan taraf Tuhan, bukan? Tuhan tu seolah-olah CEO pula. Ini dia menulis buku. Dia tulis following God's principle, mengikut
prinsip-prinsip ketuhanan in a bottom line world. Jadi bottom line ni kalau dalam ekonomi dia kira profit. Kalau dalam management dia kira tahap-tahap pekerja tu. Tapi kalau dalam sosial ni dia nak menggambarkan seolah-olah masyarakat terbanyak. Memanglah judul buku dia tu mengganggu sikit lah pemikiran kita. God is my CEO. Dia seolah-olah merendahkan Tuhan ke taraf Chief Executive Officer. Tetapi kandungan dia ialah tentang menghormati manusia. Dia kata menghormati manusia ni arahan Tuhan. Prinsip-prinsip ketuhanan. Tak apalah itu Tuhan yang dia faham. Tapi sama aja dengan kita. Allah memang memerintahkan kita menghormati sesama kita. Jadi dia memberikan hak dan menghormati semua hak pekerjanya. Dan dia melayan mereka dengan cara yang bermaruah. Akhirnya dia kata semua pekerja dia memberi perkhidmatan kepada pelanggan ini melebihi apa yang dia kehendaki, sebab mereka dilayan dengan baik. Dan Carlton Hotel, Ritz-Carlton ni kita tak mampu, tapi tidak apa kalau kat Paris jangan duk tanya kita tak mampu kot nak bayar. Muncul sebagai rangkaian perniagaan hotel yang antara yang paling berjaya di dunia. Maknanya brand lah Ritz Hotel ni. Kita tengok dalam filem-filem Hollywood, hero-hero tidur kat situ, jahat tidur kat situ. Jadi geng-geng yang kira hotel-hotel yang mahal. Jadi mereka buat mereka berjaya. Kalau kita buat, insya-Allah kita pun berjaya. Kita jaga maruah orang, kita jaga maruah diri kita. Kita melayan manusia secara bermaruah dan mereka pun melayan kita secara bermaruah, maka kita boleh muncul sebagai bangsa yang berjaya. Dan kalau kita nak tengok, penulis catatkan dalam buku ini memperlekehkan, meremeh, menghina orang. Dia kata dalam filem komedi Melayu lagu-lagu. Tentu ingat Piramli dengan siapa tadi yang ke Z, apa sih nak nama dia? Lagu-lagu. Mereka diremehkan. Mereka tidak kat beranda kan. Mereka tidur kat beranda. Mereka tak boleh pun tidur dalam rumah. Lepas tu mereka teringat juga untuk dilayan secara bermaruah. Maka mereka hadir dalam mimpi. Mimpi Tuan Haji Bakir jadi apa? Mereka pula mempermain-mainkan Tuan Haji Bakir kan. Haji Bakir selalu meremehkan mereka, menghina maruah mereka, memperbodoh dan merendah-rendahkan mereka. Jadi menjadi pemimpin dan pengurus model Haji Bakir ini tak bagus. Haji Bakir dia kena hantar perempuan hak cantik, hak dia berkenan, baru dia belanja makan. Kalau nak makan kepala gajah pun makan lah katanya. Ingat dialog-dialog mahal tu. Apa Cikgu Murni kan, main pujuk dia bagi derma banyak. Budak-budak main dia bagi 2 kupang. Dia kata budak-budak tak dipegang dia banyak-banyak. Main Cikgu Murni nak berapa cikgu. Jadi model pengurusan ini merendahkan manusia ni. Dia melahirkan yang hamba-hamba tadi lah, yang tidur kat luar, yang tak berani nak ekspresi diri dia. Tapi untuk mencapai maruah diri dia, dia hadir dalam mimpi. Nasib baiklah mimpi tak kena bayar kan. Bermimpilah tuan-tuan, mimpi masih percuma. Mimpi itu percuma, tak apa. Ini kata penulis ni, antara kehebatannya penulis berjaya
mengharmonikan Islam dan Melayu itu. Penulis mencatatkan satu sajak dari Usman Awang, suara dari masyarakat burung kepada Datuk Bandar. Disebut, ialah kita mayor tu kita panggil Datuk Bandar. Besar benar kita memperdatukkan dia kan. Nama dia Datuk Bandar. Kita ni cucu lah Datuk Bandar ni. Jadi dia tu kata orang yang sastrawan ni, dia menganggap kita masyarakat biasa ni, dia meletakkan pada burung. Datuk Bandar tu Datuk Bandar. Cuma dia nak komen kehidupan masyarakat biasa di Kuala Lumpur tu agak pelik. Jadi dia menulis satu sajak, suara dari masyarakat burung kepada Datuk Bandar. Jadi dia buatlah dalam sajak tu panjang. Antara yang disebut burung gagak. Burung gagak tak datang, dia kata, sebab sibuk meratap kematian. Tuan-tuan ingat kan, gagak sudah tembak di Kuala Lumpur kan. Maknanya gagak ni orang yang paling bawah, mereka dianiaya. Ada pihak yang teraniaya di sebuah kota yang begitu banyak sumber rezeki. Dia kata penembakan bangkainya hanyut di Sungai Kelang. Dia kata, tuan-tuan menghinakan kami masyarakat burung ni dengan apa yang ada di badan kami, tuan-tuan panggil bulu, sedangkan di badan tuan panggil rambut. Seolah-olah ada sebelum manusia dimuliakan. Jadi saya kira dalam kesimpulan kepada tajuk ini, banyaklah penulis membawa cerita-cerita daripada sejarah Nabi, daripada perfilman Melayu, daripada penulis Barat, sehinggalah kepada sastrawan negara Usman Awang. Semuanya menceritakan kehormatan diri bagi orang Muslim ini perlu diletakkan di tempat yang sepatutnya. Jadi marilah sama-sama kita menjaga maruah diri kita, kerana kitalah pembentuk masyarakat bangsa kita. Kalau seorang mula mencemarkan maruah diri dia atau maruah orang lain mencemar, jadilah masyarakat kita sebuah masyarakat yang tiada harga diri. Jadi kita berhenti setakat ini. Ada lagi banyak lagi tajuk sebenarnya ni. Akhirnya harga diri ini menjadi harta kita yang perlu dipertahankan dengan apa cara sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.